Alright guys, welcome back to Kita United. Okay, hari ni aku nak buat satu review mengenai match antara Man United dan juga RC Lens. Okay, so baru-baru ni Man United telah menentang RC Lens pada Sabtu malam, ikut waktu kita, Sabtu malam pada pukul 7.45 malam. Dan kita telah memenangi perlawanan ini 3-1. Hasil jaringan daripada Marcus Rashford, Anthony dan juga Casemiro. Okay, so sebelum aku nak mula dengan aku punya match reaction ni, aku nak jemput korang untuk join group Telegram Kita United. Link dia ada dalam description box. Dan dekat situ kita ada sembang-sembang antara community fan-fans Man United. Kita akan berbincang mengenai latest news berkaitan dengan Man United. So check it out, link dekat dalam description box. Let's get to it. Alright, sebelum perlawanan bermula, seperti yang aku cakap dalam video sebelum ni, Rasmus Højlund akan diumumkan pada perlawanan ini. Dan Rasmus Højlund telah pun diumumkan sebagai pemain Man United. Dia diumumkan sebelum perlawanan bermula. Dan dia telah memegang jersey Man United tanpa nombor. Jadi status dia, nombor berapa dia masih belum diketahui. Kemungkinan dalam minggu ni, sebelum perlawanan pertama season kita menentang Wolves, kita akan dapat tahu Rasmus Højlund akan memegang nombor berapa. Dan introduction Rasmus Højlund ni ala-ala macam Rafael Varane dulu lah, yang dia datang masuk padang pegang baju tu kan, pegang baju, tunjuk dekat semua, angkat, ambil gambar semua, and then diakhiri dengan selfie depan Stratford End. So adalah satu introduction yang cukup baik untuk Rasmus Højlund, dan ia bagi aku meningkatkan lagi hype di kalangan fans Man United, yang sekarang kita bakal ada seorang number 9 untuk jangka masa panjang. Sebab kita tahu dia pun dah menandatangani kontrak selama 5 tahun sehingga 2028 dengan option untuk tambah 1 tahun lagi. Jadi kita berharap Rasmus Højlund, pemain berumur 20 tahun ni, akan memberikan impak kepada kita punya squad. Aku tak harapkan dia akan memberikan impak serta-merta, tapi aku harap dia akan adapt to the Man United punya life dan terus emerge as one of the best striker dekat dalam Premier League. Alright, so itulah dia Rasmus Højlund, new Man United player, new striker, dan lepas ni kita akan ada seorang number 9 yang kita harapkan. Okay, perlawanan bermula Man United menentang RC Lens, di mana first half kita membuat pelbagai serangan, pegang bola dengan cukup baik sehingga satu counter attack di minit ke-15. Yang ni bila aku cakap pasal percubaan yang ni, minit ke-15 ni, yang tengok game ni mesti tahu ini adalah berkaitan dengan Mason Mount. Open goal, tapi ya Allah Akbar, aku tak tahulah apa yang dia overconfident ke, dia misstep ke. Sepatutnya boleh jaringkan gol, dia boleh score gol, open goal. Garnacho dah tarik keeper keluar, defender dah follow Garnacho, dah buat cross ball tepat kepada Mason Mount. Aku rasa kalau Mason Mount tahan bola dulu pun tak apa juga. Dia tahan dulu, tap masuk pun tak apa juga. Tapi dia nak buat first timer, dia bola tu dia nak tolak, lepas tu terkena kaki dia, and then dia miss that chance. And aku guarantee this one akan menjadi bahan-bahan troll oleh website ataupun page rival fans. Di mana Mason Mount miss open goal, first appearance dia dalam baju Man United dekat Old Trafford. So nak buat macam mana, things happen. And then seterusnya adalah mistake daripada Diogo Dalot yang menyebabkan RC Lens dapat menjaringkan gol pertama. Alright, ini adalah defensive mistake. Bagi aku defensive mistake yang tak patut dilakukan lah. Sebab apa? Sebab kita sekarang, kita dah main very high line. Jadi Andre Onana pun akan main very high untuk sweep bola sekiranya ada bola terlepas daripada defensive line. Jadi defender tak boleh buat mistake macam ni. Macam dalam kes ni, Diogo Dalot membuat satu passing ke tengah dengan secara santai, yang terlalu santai bagi aku, very careless punya passing, dan menyebabkan forward RC Lens dapat membuat satu percubaan daripada dalam bulatan tengah tu terus masuk ke dalam gol. Dan ini adalah satu benda-benda yang tak boleh diterima lah, mistake yang tak patut dilakukan. If benda ni berlaku lagi dalam liga,
ia akan memberikan kesan, dia akan boleh menjadi potensi untuk kita kehilangan 3 mata. So this kind of mistakes tak boleh dilakukan langsung, tak boleh diterima, sebab dia bukan counter attack ataupun bukannya build up daripada team opposition, tapi ia adalah careless mistake, amateur punya mistake. So benda ni tak boleh dilakukan. Itu adalah mistake daripada Diogo Dalot. Dan seterusnya adalah ball possession dan juga final third finishing daripada sebelah kanan yang aku nak bagi penekanan sedikit. Kita ada banyak ball possession sebenarnya masa first half, dan bila kita dapat bola dan kita bermain di sebelah kanan di mana kita ada Anthony dan juga Diogo Dalot selalu buat overlap, kita banyak bazirkan bola dengan cara untuk gelecek masuk dan juga main passing into the box, bukan secara crossing tau. Kita nak cuba masuk penetrate secara passing, player lagi masuk dalam kotak and so on, and then kita cuba cari balik overlap, and then overlap passing balik ke belakang kepada winger cuba passing balik ke tengah. Tak ada percubaan untuk cross masuk bola ke dalam kotak, dan ini bagi aku adalah satu pembaziran. Okay, pembaziran yang tak patut dilakukan, sebab kau bayangkan kau ada players, member yang dah tunggu lama dekat dalam kotak, tapi kau tak ada make effort untuk hantar bola. Sebab kita ada banyak kali pemain-pemain kita yang buat overlap, Diogo Dalot ada banyak kali ada ruang untuk buat hantaran, tapi satu pun hantaran tak dilakukan. Ini masalah. Okay? Dan sekiranya kita ada Rasmus Højlund nanti yang akan duduk dekat dalam kotak, tapi bola ni tak dihantar, tak guna. Okay? Jadi kita punya winger, kita punya fullback kena rajin buat hantaran bola, dan ini telah dilakukan sebelum ni. Dari zaman Gary Neville kita selalu hantar bola ke dalam, dari zaman Antonio Valencia kita selalu hantar bola ke dalam. Okay? Dan ini tak dilakukan semasa first half, semasa game ni, dan ia sangat-sangat merugikan. Dan sebelah kiri pula Garnacho bagi aku first half very lively, very good on the ball, very quick transition daripada counter attack, daripada defense ke offense. Bila Bruno Fernandes dapat bola terus hantar ke sebelah kiri, he is very dangerous, dan aku berharap sangat this kind of momentum daripada Garnacho akan dapat diteruskan, dan aku harap kita dapat see frequently dia buat this kind of performance throughout the season, sebab very good, very good. Okay, sangat-sangat bahaya, sangat laju, dan it will be a very entertaining dan very dangerous threat kepada opposition sekiranya mereka bakal menghadapi Alejandro Garnacho. Very quick, very good on the ball. First half bagi aku dia sangat-sangat unlucky sebab tak dapat menjadikan gol, sebab dia ada a few chances untuk buat assist, few chances untuk jadikan gol. Aku rasa ada 2 chances untuk dia dapat assist, dua-dua kepada Mount. Yang first Mount buat satu mistake, dan second assist yang boleh dijadikan gol, tapi percubaan Mason Mount tu dapat deflect oleh pemain defender. So Garnacho very good on the left side. Bruno very good bagi aku. All those passes are pinpoint apa yang kita harapkan daripada dia, dan sejak dia jadi captain, expectation untuk dia adalah sangat tinggi, dan performance yang Bruno tunjuk bagi aku marvelous, sebab dia open play, dia create gameplay. Bila ada ruang nampak player run, dia terus buat hantar pinpoint pass. It will be a very entertaining season bagi aku untuk tengok Bruno sebagai new captain dan deliver all those performance yang kita expect daripada dia. Casemiro bagi aku solid first half. All those last minute tackle, mantap babe, mantap gila. Tackle dia dalam kotak, dia punya movement bagi aku sangat-sangat solid, dan kita harap Casemiro pun akan sama juga memberikan performance yang sama untuk season akan datang. Very good defensive, very solid attacking juga, very aware dengan position. Bagi aku kita ada midfield yang dah cukup solid dah ni, Bruno Fernandes, Mason Mount dan juga Casemiro. Dan untuk habiskan first half punya reaction, aku nak habiskan dengan Onana bagi aku first half, walaupun dia telah pun di-chip daripada tengah, tapi itu bukan salah dia. Itu bukan salah dia. Memang kita tahu dia punya gameplay, dia akan duduk sangat tinggi sebab dia akan menjadi sweeper keeper, dan so far yang aku tengok hantaran dia very good. Dia punya distribution dia, guys, ada dua hantaran direct ke striker guys, daripada goalkeeper sampai ke striker.
Oh, that kind of passes is susah kau nak dapatkan daripada keeper-keeper lain. That is a good pass dan maybe kita boleh dapat 1-2 assist daripada Andre Onana season depan. Kepada player-player FPL yang season lepas ada Ederson ataupun Alisson dah dapat merasa dah assist daripada goalkeeper. So kita harap Andre Onana pun akan tersenarai dalam pemain tersebut dan aku sangat-sangat tak sabar untuk tengok performance dia. Sebab this is a goalkeeper yang kita tunggu-tunggu, yang kita tak dapat daripada De Gea, dan aku harap kita akan build on this team, build on this platform yang Erik ten Hag dah pun bina. Okay, itu dia kita punya first half di mana Man United ketinggalan 1-0 dan straight into second half. Second half, oh, demolition guys. Memang meletup-letup. Man United main first 10 minit saja 3 gol dijaringkan oleh pemain Man United. Aku tak tahu apa yang Erik ten Hag cakap dekat squad. Aku rasa semasa team talk ataupun half time tu mungkin ada player yang dah diingatkan dengan expectation oleh Erik ten Hag. Walaupun dia friendly tapi Erik ten Hag dah mula meletakkan expectation. Aku rasalah antara player-player yang Erik ten Hag sound aku rasa adalah Anthony, yang mungkin semasa first half adalah tak memberi apa-apa kesan kepada squad, tapi second half dia buat comeback dan menjaringkan 1 gol dan 1 assist. Dia mulakan dengan 1 assist untuk Marcus Rashford. Okay, Anthony buat satu hantaran true pass dan Rashford dapat masuk di antara 2 player dan menjaringkan gol daripada sebelah kanan. Ini adalah satu benda yang kita nak. Sebab apa? Winger perlu hantar bola ke striker. Barulah striker boleh jaringkan gol. Barulah kita boleh create peluang. Tapi kalau winger kita tak create chances untuk striker kita, macam mana striker nak jaringkan gol? Sebab tu yang aku cakap tadi, kalau winger tak hantar bola, walaupun kita ada Højlund, kita ada Erling Haaland pun dekat dalam kotak, tapi kalau winger kita, fullback kita tak hantar bola ke dalam, macam mana diorang nak carikan gol? So bila Anthony buat hantaran kepada Marcus Rashford dan Rashford buat larian off the ball yang sangat cantik, finishing tepat untuk menjadikan gol, itu yang kita nak. Jadi kita harap benda-benda ini akan diteruskan, sebab itulah cara dia untuk winger contribute, bukan setakat dribbling masuk dalam kotak and then kau try. Winger lebih banyak perlu hantar bola ke dalam kotak. And then second goal, counter attack, di mana Garnacho buat satu hantaran kepada Anthony, satu hantaran yang baik. Larian dia, actually larian dia mula daripada Marcus Rashford. Marcus Rashford buat hantaran kepada Garnacho. Garnacho lari daripada sebelah kiri tu, dan sebelah kiri Rashford di tengah, Anthony di sebelah kanan. Rashford buat larian silang ke sebelah kiri. Garnacho, instead of the true pass kepada Rashford, tapi dia buat hantaran kepada Anthony. Ini adalah satu pilihan yang bijak dilakukan oleh Garnacho, yang kita tahu daripada first half memang hidup, dan this decision making is very very good. Sebab ini membuka ruang kepada Anthony untuk buat percubaan, dan Anthony berjaya menghabiskan percubaan itu dengan menjaringkan gol. So very good goal, a good team play, dan ini yang kita harapkan. Alright, ini yang kita harapkan untuk season ni, di mana kita ada satu team play, bukan setakat kita counter attack saja, tapi team play tu yang penting. Team play antara 3 player. Dan gol yang ketiga, hasil jaringan Casemiro. Actually, gol yang ketiga ni aku tak expect pun Casemiro yang score. Mungkin semua orang pun tak expect lah. Mana yang tengok game ni kan, mungkin semua tak expect Casemiro akan score this goal. Tapi sebenarnya gol ni bermula daripada free kick yang diambil oleh Luke Shaw. Kemudian dapat tepat kepada Marcus Rashford, dan Marcus Rashford buat satu tandukan ke arah gol. Tetapi tandukan itu terkena kepala Casemiro dan bola tu masuk ke dalam gol. Jadi mula-mula kita ingatkan Marcus Rashford yang score gol tu kan. Kalau kita tengok daripada kamera daripada tepi, kita nampak Marcus Rashford yang score. Tapi bila kita tengok dari belakang, ia datang daripada tandukan Marcus Rashford dan deflect di kepala Casemiro dan terus masuk ke dalam gol. Dan after that, Man United keep on pressing dan memegang bola, dan menyebabkan Lons tak dapat banyak buat percubaan ke arah pintu gol dan cuba untuk meningkatkan lagi tempo permainan. Walaupun banyak pertukaran pemain telah dilakukan, game ni kita buat 2 je substitute. Iaitu yang pertama, Sancho dimasukkan untuk menggantikan Garnacho, tapi Sancho tak banyak beri efek sangat kepada game. Dan juga Anthony dikeluarkan untuk Forsen, pemain muda yang baru graduate daripada akademi, yang juga tidak memberikan banyak impak sangat kepada permainan.
Jadi dua saja substitute yang dilakukan oleh Man United. Bagi aku, ini adalah bayangan pada first team. Bayangan first team yang kita akan nampak untuk season ni. Alright. Kita ada back four, Dalot, Varane, Martinez dan juga Shaw. Tengah-tengah kita ada Casemiro, Mount, Fernandes. Sebelah kanan Anthony, sebelah kiri Garnacho ataupun Marcus Rashford dan number 9. Kemungkinan besar kita akan dapat lihat Højlund. Dan kita harap this team akan build up daripada this friendly dan mengekalkan momentum dan kemenangan ini kepada dalam liga. Perlawanan pertama akan bermula semasa 14 Ogos. Kita akan menentang Wolves di Old Trafford. Alright. So next perlawanan kita ada satu lagi friendly iaitu menentang Athletic Club. Kemungkinan besar skuad yang dibarisi untuk menentang tim ini di Dublin akan dibarisi oleh pemain-pemain muda. So esok malam pukul 11 malam satu lagi friendly. Make sure you all stay tune dekat MU TV. Okay. So itu saja aku punya match reaction untuk kali ini. Apa pendapat korang mengenai game ni? Berapa rating yang korang boleh bagi untuk skuad kita, untuk pemain-pemain kita? Korang komen dekat bawah. Dan sekiranya korang suka dengan aku punya video ini dan korang berpuas hati dengan Man United punya gameplay, pastikan korang tekan butang like, share dan subscribe. And I'll see you tomorrow. Match reaction untuk Man United menentang Athletic Club. Bye-bye.